Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan ahli jurukuasa surau Hidayatul Islamiyah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Baik, pertama-tama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnia-Nya, mengizinkan kita untuk berada dalam bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Suratul Baqarah ayat 185. Di mana bulan ini merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Al-Quran itu satu kitab agung yang menjadi panduan sebagai sumber hidayah kepada seluruh manusia. Sepatutnya. Namun mana kitab itu adalah kitab sebagai mukjizatnya apa? Allah Ta'ala pilih Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz, diturunkan kepada langit ke langit dunia itu sekaligus. Itulah yang dimaksudkan dengan. Maka kitab yang paling mulia kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalamullah, kitab paling mulia. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan paling mulia dalam 12 bulan itu. Maka diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran itu kepada umat akhir zaman, umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah kata, kamulah satu umat, khaira ummah, sebaik-baik manusia. Sebab apa? Sebab kita lah diturunkan Al-Quran kepada kita. Sekiranya kita menggunakan dan mengambil Al-Quran itu, dan kita akan dihina. Tiada nilai kalau kita tidak menggunakan dan mengangkat Al-Quran itu sebagai panduan dan cara hidup. Allah kata hudal linnas. Al-Quran itu tujuannya hudal linnas, diturunkan untuk sebagai hidayah, sumber hidayah. Al-Quran ini kita tak payah faham pun, Allah Ta'ala bagi hadiah dah. Kita baca tanpa faham pun dapat hadiah, Allah Ta'ala bagi pahala.
La aqulu alif lam mim harf. Bukanlah alif lam mim kita baca tu, alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Setiap huruf dapat 10 ganjaran. Punya banyak Allah Ta'ala nak bagi pahala kat kita. Maka kita baca Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran itu, bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran. Saya pun boleh cerita jugalah, tapi nak kata kita baca lebih-lebih sangat pun kadang-kadang kita tak terbaca juga. Tapi yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sangat-sangat melebihkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kerana apa? Nabi SAW tidak mengkhatamkan Al-Quran melainkan pada bulan Ramadan. Nabi tidak mengkhatamkan Al-Quran melainkan pada bulan Ramadan. Dan pada Ramadan terakhir Nabi sebelum wafat itu Nabi telah mengkhatamkan 2 kali. 2 kali khatam pada bulan Ramadan terakhir Nabi. Maknanya Nabi baca Quran 30 hari itu, Nabi baca khatam 2 kali khatam dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi ulama kata kita pun begitulah. Sekurang-kurangnya kena khatam Al-Quran sekali. Ini saya pun boleh cerita ni, nak buat ni berat ni. Tapi tidak mustahil kalau diberikan inayah oleh Allah Ta'ala. Tidak mustahil. Jadi adalah hadis-hadis Nabi menyebut, jangan khatam Al-Quran itu terlalu cepat. Paling-paling pun 7 hari. Ada sahabat Nabi tanya, wahai Nabi, bagaimana kami nak khatam Al-Quran? Nabi kata, khatamlah. Paling-paling cepat, jangan kurang daripada 7 hari. Kami boleh ya Rasulullah, boleh lagi, kami boleh lagi khatam. Nabi kata 3 hari sudah. Jangan kurang daripada 3 hari kamu khatam. Sebab kamu akan rugi banyak perkara. Banyak benda yang kita akan lepas. Kita tidak akan memahami dan bacaan kita tidak akan betul. Tapi ada juga para ulama yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 hari 2 kali. Ada. Itu karam, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 60 kali. 1 hari dibuat 2 kali khatam. Itu karamah. Hanya orang terpilih yang boleh buat macam itu. Jadi itulah tujuan penurunan Al-Quran itu sebenarnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua kita baca, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu bukan hanya sekadar kita pegang, kita simpan dalam rak, tapi kita perlu menggali, memahami dan menjadi punca hidayah, petunjuk. Apabila orang Islam sudah tidak menggunakan Al-Quran, sudah tidak mahu mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup, maka jadilah seperti apa yang terjadi hari ini. Umat Islam itu mithlu zabadil bahri, seperti buih di lautan saja. Ramai, bukan tak ramai. Terlalu banyak umat Islam. Mungkin 1/5 penduduk dunia barangkali. Ramai. Tapi kita tidak ada izzah. Kita tidak ada kemuliaan. Orang boleh hina kita.
Kita mencari selain daripada apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Akhirnya begitulah kita. Jadi seperti buih di lautan yang tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Buih saja. Boleh ditiup ke sini ke sana. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya bersempena Ramadan ini juga, selain pada bulan Al-Quran, Ramadan adalah bulan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu berpuasa. La'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini banyak kelebihannya. Selain daripada Al-Quran, Ramadan ini ada satu ibadah yang sangat hebat, sangat agung, yaitu namanya as-siyam, berpuasa. Jadi puasa, tuan-tuan, kita nak membedah tengok apa kaitan puasa dengan bertakwa ini. La'allakum tattaqun. Dengan puasa itu Allah kata mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Ni siapa orang? 10. Baik. Dari segi bahasa, as-siyam itu maknanya al-imsak, menahan. Puasa maknanya menahan. Menahan apa? Mutlaqul imsak, semata-mata menahan. Jadi banyaklah tafsiran para ulama. Bila kita kata menahan daripada bercakap, menahan daripada melakukan sesuatu perkara, menahan daripada makan, menahan daripada berjalan, itu semuanya boleh dikategorikan sebagai puasa. Sebab itu, ketika mana Sayyidah Maryam, Allah Ta'ala pilih dia duduk di biara untuk dia beribadah, Allah kata kepada Sayyidah Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashar ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyya. Dalam surah Maryam ayat ke-26. Allah kata kepada Sayyidah Maryam, fakuli washrabi, makan dan minum. Duduk itu ibadah. Tapi sekiranya kamu bertemu dengan manusia, fakuli, maka katakan kepada mereka, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku berpuasa untuk Tuhanku. Aku berpuasa untuk Tuhan Rahman. Falan ukallimal yawma insiyya. Aku tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia pada hari ini. Maka tak bercakap itu pun puasa. Tak bercakap pun puasa juga. Sedangkan Allah suruh tadi, fakuli washrabi, makan dan minum. Tapi Allah katakan itu adalah puasa. Jadi nak cerita di sini bahawa puasa itu sebenarnya menahan daripada melakukan, kalau di sudut istilahnya, menahan melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa.
Ada 3 benda utama lah yang membatalkan puasa ni. Pertama, makan. Kedua, minum. Ketiga, bersedap-sedap bersama isteri. Itu 3 benda. Yang mana kalau kita nak mendapatkan takwa, inilah benda utama yang Allah Ta'ala suruh kita jaga. Apa dia? Iaitulah nafsu. Nafsu itulah yang utama, yang perlu dipelihara dan perlu dididik, perlu dijaga, perlu dikekang supaya dia tidak liar. Dan itulah punca untuk kita dapatkan takwa. Jadi pada manusia ini ada 2 tempat. Pertama di perut, yang kedua bawah pada perut. 2 tempat itulah tempat nafsu. Maka kita jaga 2 tempat ini. Jadi Allah kata, dengan kita jaga itu benda yang menaikkan nafsu dari segi makan, minum. La'allakum, la'alla itu para ulama mengatakan itu sebagai persiapan diri kita, persediaan. Apa yang kita perlu siapkan diri kita untuk kita mendapat takwa daripada Allah Ta'ala. Takwa itu hasilnya. Jadi keberkesanan puasa itu dalam mendidik nafsu memang tidak dapat dinafikan. Bahkan sebenarnya puasa ini satu ibadah sampai agama-agama lain pun nak puasa juga. Cuma dulu-dulu, zaman dulu, orang musyrik pun puasa. Orang musyrik puasa pasal dia menganggap puasa itu dapat meredakan kemarahan Tuhan. Jadi manusia ni dia banyak buat jahat, dia banyak buat dosa, ambil makan orang punya, kacau sana sini. Bila dia nak berhadapan ataupun nak meminta keredaan Tuhan, maka dia berpuasa dengan harapan Tuhan redha dan Tuhan reda kemurkaan dia kepada manusia. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan syariat puasa, membetulkan balik tanggapan manusia tentang puasa. Sebenarnya puasa itu bukan untuk Tuhan, untuk kamu sendiri, untuk kamu mendapat takwa, untuk kamu mengawal nafsu kamu. Jadi betapa hebatnya puasa, sehingga Allah kata kamu puasa, semua amalan ini, semua amalan Tuhan kata ada ganjarannya. Kau baca Quran dapat sekian-sekian pahala. Kamu semayang ni dapat sekian-sekian pahala. Tapi ada satu amalan yang kamu buat, kamu tak tahu berapa banyak aku boleh bagi kepada kamu. Itulah puasa. Sebab itu Nabi dalam satu hadis qudsi, satu hadis qudsi, Allah kata kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua amalan anak Adam ini adalah untuk dia. Maknanya dia boleh dapat ganjaran untuk dia, kecuali puasa. Puasa ini fa innahu li. Puasa ini kamu buat untuk aku. Setiap amalan kita buat, solat, orang boleh tengok tak? Orang boleh tengok. Kita sembahyang rajin, orang tengok. Kita kadang-kadang kita sembahyang saja nak tunjuk ke orang. Kalau kita baca Quran, orang boleh tengok. Orang boleh kata, oh dia tu rajin yang baca Quran. Kita bersedekah, kita masuk duit dalam tabung, kita bawa keluar duit RM10 warna merah, kita masuk dalam tabung, orang boleh tengok. Tapi kalau orang puasa, siapa boleh tengok dia puasa? Tak ada tanda.
Tak ada tanda puasa. Menunjukkan puasa kita tu hanya Tuhan saja tahu. Amalan kita itu hanya antara kita dan Tuhan, tanpa ada orang yang melihat. Jadi tidak ada orang yang boleh nampak kita puasa. Tak makan tu biasa, tapi kita tahu kalau orang tu puasa atau tak puasa. Sebab itu Tuhan kata, puasa kamu hanya untuk aku. Orang lain tak tahu kamu puasa. Adapun ibadah-ibadah lain itu semua orang boleh nilai dan orang boleh lihat. Itulah tingginya puasa. Mendidik nafsu dan mendidik hati kita untuk lebih ikhlas dengan amalan dan ibadah kita. Jadi sebenarnya dalam puasa ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama, puasa orang awam. Sikit lah. Puasa orang awam. Puasa orang awam biasa. Dia hanya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara membatalkan puasa. Tapi kalau kita nak jadi lebih baik, kita naik satu tingkatan lagi. Puasa orang khawas. Yang tadi puasa orang awam. Siyamul awam. Yang kedua siyamul khawas. Orang khawas. Orang yang khusus. Macam mana puasa orang khusus? Dia puasa daripada makan dan minum dan daripada melakukan dosa-dosa. Matanya dijaga, puasa mata. Mulutnya tidak bercakap dengan benda-benda yang tidak baik, dia puasa mulut. Tangannya tidak pukul orang, itu puasa tangannya. Kakinya tidak berjalan kepada tempat-tempat yang diharamkan, itu puasa kaki dia. Itu puasa orang khawas. Dia naik satu level, naik lagi. Dan tingkatan puasa orang yang paling tinggi, khawasul khawas. Puasa orang yang khusus dan khusus. Khawasul khawas. Puasanya apa? Puasanya selain pada makan dan minum, tidak makan dan minum, selain tidak melakukan dosa-dosa, dia juga tidak meninggalkan zikrullah. Sentiasa ingat Tuhan. Kalau dia terlupa Tuhan sedetik, dia anggap puasa dia batal. Itu puasa khawasul khawas, sentiasa mengingati Tuhan. Hatinya sentiasa ingat kepada Tuhan. Itu antara tingkatan-tingkatan puasa. Jadi puasa ni kita melatih diri kita untuk naik. Bila kita makan, kita letak benda dalam perut kita, dia menekan kita ke bumi. Ini antara falsafah puasa lah ni. Kita makan, kita bubuh benda dalam mulut kita, kita jadi hampir kepada bumi. Kita tak naik. Tak naik ke alam roh kita. Roh kita duduk di bawah. Tapi bila kita puasa, kita membuang semua benda-benda keduniaan ini daripada perut kita. Maka roh kita ringan untuk naik. Kedudukan makam roh kita naik. Kita mendekat kepada alam malakut. Kita dekat kepada kedudukan malakiyah, malak, iaitu para malaikat. Jadi itu adalah sebab kenapa kita sentiasa membersihkan diri kita daripada benda-benda dunia. Jadi sebab itu kalau kita buka puasa, janganlah kita hentam buku macam-macam dengan perut. Kita dah bersihkan sehari suntuk. Tiba-tiba sampai time buka puasa, kita bubuh kita bubuh kari, kita bubuh dalca, kita bubuh sumbat sampai tersandak. Sampai tersandak lah. Sia-sia aja kita puasa. Roh kita baru nak meningkat, baru nak naik atas, dah ditarik ke bawah balik. Jadi
kita kena hayati bulan Ramadan ini sebagai satu bulan menterbiah diri untuk kita lebih memahami kehendak kerohanian kita. Di samping itu juga dengan puasa kita dapat merasai dan menikmati apa itu makna kelaparan. Jadi bila kita puasa, kita lapar, kita dapat mengingat tentang kesusahan orang lain. Ini antara jalan-jalan untuk kita fikir supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena, janganlah kita terlalu berseronok dengan pesta makanan. Bukan tak boleh, boleh, tapi kita kena ingat juga di sana ada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang nak buka puasa pun tak ada makanan. Hari-hari puasa, bulan tak puasa pun puasa juga, tak ada makanan. Kita alhamdulillah Malaysia ni makanan terlalu mewah. Tiap-tiap kali buka puasa ada saja makanan yang dibuang. Jadi macam mana nak meningkatkan takwa kita? Sedangkan kita tidak pernah memikirkan bahawa Allah Ta'ala sedang menguji kita dengan bulan puasa ini. Jadi saya ingat cukup sekadar itu. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kita manfaatkan sedikit sebanyak. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.